Okey, cikgu akan sambung untuk subtopik seterusnya adalah berkaitan dengan fungsi kuadratik. Okey, untuk subtopik ini ada beberapa perkara yang pelajar akan pelajari. Okey, yang pertama, ini adalah bentuk am. Okey, bentuk am untuk fungsi kuadratik iaitu fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Okey, fx ini saya boleh panggil dia juga sebagai fungsi f. Okey, so dia ditulis dalam bentuk fx. Okey, ataupun contoh lain, katakan pelajar nampak gx. Okey, kita boleh panggil juga sebagai fungsi g. Okey. Okey, kemudian cikgu pergi kepada julat nilai A. Okey, kenapa pelajar kena tahu berkaitan dengan julat nilai A ini? Okey, sebab julat nilai A ini ialah dia akan menentukan bagaimana graf itu terbentuk, sama ada dia melengkung ke bawah ataupun melengkung ke atas. Okey, kat sini pelajar tengok. Okey, kalau nilai dia positif, maksudnya A lebih besar daripada kosong, graf dia akan melengkung ke bawah, berbentuk senyum. Okey, so dia akan ada titik minimum. Okey, kalau A kurang daripada kosong, maksudnya negatif, graf dia akan melengkung ke atas, sedih. Graf sedih. So, dia ada titik maksimum. Okey, so kat sini pelajar boleh ingat ya, kalau graf senyum dia ada titik minimum, kalau graf sedih dia ada titik maksimum. Okey. Okey, kemudian pelajar akan tahu berkenaan dengan kesan perubahan nilai A, B dan C kepada fungsi kuadratik. Okey, contoh kat sini nilai A. Okey, nilai A. Okey, nilai A ni sebenarnya dia menentukan bentuk graf dan juga kelebaran graf itu. Okey, kalau bentuk graf ni maksudnya sama ada graf tu senyum ataupun sedih. Okey, kelebaran graf ni sama ada graf tu kecil ataupun besar. So, nanti yang ini cikgu akan explain untuk next slide. Okey, kemudian nilai B. Nilai B sebenarnya menentukan kedudukan vertex. Okey, apa itu vertex? Vertex ialah paksi simetri. Okey, paksi simetri ni cikgu pernah ajar pelajar. Okey, paksi simetri ni dia mesti selari dengan paksi Y. Okey, dia selari dengan paksi Y. Dan nilai C. Okey, nilai C menentukan kedudukan graf secara menegak. Menegak macam ni. Okey, maksudnya dia selari dengan paksi Y. Okey. So, cikgu pergi kepada yang pertama dahulu, nilai A. Okey, kalau pelajar nampak cikgu buat carta ni. Okey, carta ni mudahlah untuk pelajar faham. Okey, tengok ya. Okey, kat sini. Kalau A lebih besar daripada kosong, maksudnya positif, graf dia akan senyum lah. Okey, kalau graf senyum, okey, pelajar nampak kat sini. Kalau nilai dia A, nilai A dia adalah besar, maksudnya kalau arrow cikgu buat ke atas tu maksudnya besar lah. Okey, kalau nilai dia besar, maksudnya kelebaran graf dia akan jadi kecil. Okey, kalau nilai A dia kecil, kelebaran graf dia akan jadi besar. Okey, so dia bertentangan. Okey, bertentangan. Ini untuk graf senyum. Okey, kalau nilai A besar, kelebaran dia kecil. Kalau nilai dia kecil, kelebaran dia akan jadi besar. Okey, untuk A kurang daripada kosong ataupun negatif ataupun graf sedih lah. Okey, kalau graf sedih, kalau nilai A dia besar, graf dia pun akan besar. Kalau nilai dia kecil, graf dia pun akan kecil. Okey, so kena faham kalau graf senyum, dia akan bertentangan. Okey, bertentangan tu maksudnya kalau nilai A dia besar, graf dia kecil. Nilai A dia kecil, graf dia besar. Tapi kalau graf graf sedih, okey, kalau nilai A dia besar, graf dia akan besar. Dia akan sama je. Okey, so kat sini ada contoh lah. Cikgu bagi contoh. Okey, ni adalah untuk graf senyum. Okey, sebab dia A lebih besar pada kosong, positif kan. Okey, graf senyum. Okey, cikgu bagi dua contoh fungsi kuadratik dekat sini. Okey, awak nampak kat sini pelajar Kat sini nilai A dia. Okey, nilai A dekat sini. Sorry. Okey, nilai A kat sini 4. Kat sini 1. Okey, 1 dengan 4. Okey. So, 1 ni untuk yang warna hijau ni. Awak nampak tak? Graf dia lagi besar daripada graf warna pink.
Okey, sebab apa? Sebab nilai A dia lebih kecil daripada nilai A warna pink. Okey? Lebih kecil daripada nilai A warna pink. Okey? So, ini tadi yang merujuk kepada carta inilah. Okey? Kalau nilai A besar, graf dia akan kecil. Okey? Kalau nilai A kecil, graf dia akan besar. Yang inilah yang kita rujuk ini. Okey? So, cikgu pergi kepada contoh seterusnya. Kalau graf sedih. Okey, maksudnya A kurang pada kosong, graf sedih, negatif. Okey, awak tengok kat sini Yang ini nilai dia negatif 1 untuk A dia. Yang ini negatif 4. Okey, yang ini saya nak pelajar rujuk kepada garis nombor ini. Okey, kot ada pelajar yang tak faham lagi. Okey, kalau nombor negatif, semakin dekat nombor itu dengan kosong, maksudnya nilai dia makin besar. Kalau makin jauh nombor tu dengan kosong, maksudnya nombor dia makin kecil. So, negatif 1 dan negatif 4 ini, negatif 1 lebih besar daripada negatif 4. Okey, sebab dia lebih dekat dengan kosong. So, awak nampak tak ini? Okey, graf hijau ni lebih besar daripada graf warna pink. Okey, sebab apa? Sebab nilai dia lebih besar daripada nilai garis yang warna pink. Okey, sebab dia merujuk kepada carta yang ini. Okey, kalau nilai dia besar, graf dia besarlah. Kalau nilai kecil, graf dia pun kecil. Dia follow saja sebab dia graf sedih. Okey. Okey, kemudian cikgu pergi kepada nilai B. Okey, untuk nilai B ni mudah saja. Sebab dia macam terlampau banyak benda yang awak kena ingat. So, awak kena fikir macam ni. Okey, kalau graf senyum, kikat. Kalau graf sedih, kakit. Okey, graf senyum, kikat, graf sedih, kakit. Okey, so apa tu kikat? Okey, kikat maksudnya macam ni. Okey, kalau B dia positif, dia kiri. Kalau B dia negatif, kanan. Kalau B dia sama dengan kosong, tengah. Okey, inilah nampak. Kiri, tengah, kanan, tengah. Kiri, kanan, tengah. Okey, kalau graf dia sedih, kakit. Kakit maksud dia apa? Kalau dia positif, dia kanan. Kalau dia negatif, dia kiri. Okey, kalau dia kosong, dia tengah. Macam tu. Okey, so ingat kalau senyum, kikat, kalau sedih, kakit. Okey, konsep dia senang je. Okey, kemudian cikgu pergi kepada nilai C. Okey, nilai C ni maksud dia ialah macam cikgu cakap, nilai C ni maksudnya persilangan titik Y pada paksi Y. Okey, cikgu bagi contoh dua fungsi ini. Okey, dua fungsi ini maksud dia, kalau awak perasan, C dia ada 1, C dia ada 3. Okey, so yang warna pink ni dia attach dengan nombor 1 kat sini. Okey, yang warna hijau ni nombor 3. So, C ni mudahlah, maksudnya kedudukan paksi Y sahaja. Maksudnya persilangan Y tu. Okey?